Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Jadi hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips mengenai isu perundangan syariah ataupun tips keluarga Islam mengikut syar'i. Hari ini kita akan bawa tajuk apa tu? Okey, saya perkenalkan diri, saya Len Ramli. Saya ialah wife kepada uncle ni. So dulu kan masa kita santai-santai lah cerita. Tajuk kita hari ni ialah isteri bekerja atau tidak bekerja. Jadi macam dulu masa arwah bapa saya masih hidup, dia selalu berpesan dengan kami masa sekolah-sekolah lah. Dia selalu pesan, dia cakap pastikan kamu, dia cakap selepas kamu berkahwin, kamu jadilah perempuan yang ada income sendiri. Dia cakap bekerjalah kamu, dia cakap. Kalau tidak bekerja mungkin berniaga lah. Dia balik-balik cakap begitu. Jadi alhamdulillah kami ada tiga orang perempuan, satu orang lelaki. Kami tiga perempuan, kami semua bekerja. Sebab mungkin pesan arwah bapak saya tu mungkin adalah dia punya rasional tu. So tajuk itulah yang akan kita cuba bincang dalam masa 1 jam ni, insyaAllah. Dengan case story yang Sufyan ni, uncle ni, dia jumpa sehari-hari di dalam profession dia sebagai seorang orang yang mengamalkan perundangan syar'i. So hari ini Uncle mau sharing mengenai case story di mahkamah mengenai kesan terhadap seorang isteri suri rumah sepenuh masa dengan isteri yang mempunyai kerjaya. Selalunya orang yang kerja ni, orang yang jadi suri rumah, bukannya semua tidak bagus, bukannya semua end up dia jadi benda yang tidak bagus kan. Sebab orang yang jadi suri rumah ni, dia punya banyak benda yang dia perlu buat actually di rumah. Dia macam bekerja lebih daripada bekerja, kan Lai? Yes, betul. So maksudnya Uncle mau share ni bukan sebenarnya antara orang yang bekerjaya dengan orang yang suri rumah sepenuh masa ni, dia ada pro and con. Maksudnya di sini sebagai seorang isteri di zaman alaf baru ni 2020 ni, kamu pilihlah di mana yang kamu rasa diri kamu tu sesuai. Tapi bila kamu tanya Uncle akan advise kamu perlu mempunyai kerjaya, sama ada kamu ni bekerja dengan mana-mana sektor ataupun mempunyai income sendiri melalui perniagaan. Sebab benda ni dia punya kesan apabila kamu ni memilih suri rumah sepenuh masa yang tidak mempunyai income dengan mempunyai income. Sebab apa? Kebanyakan isteri yang jumpa dengan Uncle, dia ada cerita di sebalik kisah antara suri rumah dan isteri yang mempunyai kerjaya. So maksudnya Uncle hari ini akan ceritakan macam mana peristiwa tu untuk kita jadikan iktibar, dan kamu sendiri memikirkan sendiri, either wajar kamu bekerjaya ataupun suri rumah sepenuh masa. Mungkin kamu boleh bersedia lah. Contohnya macam bila kamu dengar video ni dan kamu rasa macam saya perlulah ada income sendiri, dan umur kamu mungkin sudah 40 contohnya kan. So sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Macam arwah bapak saya dulu, dia selalu cakap kamu berdoalah, dia cakap, untuk dapat suami yang baik. Dia cakap sebab dalam hidup kamu ni, dia bilang kamu tidak tahu apa yang akan jadi. So macam contohlah, alhamdulillah konon kamu dapat sudah suami yang baik kan, tapi ada banyak benda yang akan terjadi, macam ajal.
betul. Kan kak tiba-tiba macam suddenly. So kalau kamu ialah berumur macam 40-an tu mungkin susah sikit lah mau cari kerja kan, walaupun kamu ada kelulusan. So kena lebih kreatif, mungkin kamu kena cari alternatif macam mana kamu ada income. Ada banyak cara kan lah sekarang. Yes. Kalau ada yang profesional, kalau ada profesional macam jurutera atau accountant gitu, accountant dia macam boleh buat work from home dan dia dibayar. Macam kalau engineer dia boleh apa tu lah, dia boleh jadi mungkin jadi QS untuk orang part-time company yang mau buat projek, BQ ke ataupun jadi director. Yes, mungkin boleh jadi director mana-mana untuk proxy mana-mana company. Betul. Yang ini merupakan satu alternatif untuk kamu menjana pendapatan sendiri. So bila kamu dengar video ni dan kamu rasa macam cakap, saya ni sudah tua, so ini adalah antara alternatif yang mungkin kamu boleh buat lah untuk just for you to get ready, because anak-anak kan masih kecil ataupun masih sekolah, masih perlukan finance untuk meneruskan kehidupan ni. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan. So Uncle mau share lah satu story di mana pasangan ni dia lebih kurang sudah kahwin mungkin dalam 17-18 tahun lah, 19 tahun. So ceritanya bermula macam gini. Bukan nama sebenar, Uncle kasih nama lah, contoh mungkin Sandy Crawford lah kan, panjang juga, ataupun nama pindik lah, apa nama bagusnya yang kita mau, Siti lah, semua orang tahu. Ya Siti lah konon, ataupun Mak Kiah ke apa kan. Kita pakai nama-nama yang satu perkataan je balai. Miss X lah sebenarnya. Lah, Miss X lah. Okay. So Miss X ni datang jumpa Uncle di firma untuk mendapatkan konsultasi secara intensif lah, maksudnya face to face, one to one. Dia beritahu lah dia punya cerita macam mana. Untuk pengetahuan kamu, Miss X ni dia merupakan graduate daripada universiti tempatan. Tetapi apabila dia kahwin, first year kahwin dia masih bekerja dengan syarikat swasta. Tapi oleh kerana mengikut arahan si suami supaya dia ni menjadi suri rumah sepenuh masa dengan alasan supaya menumpukan perhatian terhadap anak-anak. Maksudnya waktu tu dia baru anak satu lah. Jadi dia pun ikutlah suami dia ni punya arahan supaya dia ni jadi housewife, full housewife. Boleh mengasuh anak. Bukan tak bagus tu lah, mengasuh anak tu kerja yang baik. Yes, bagus. Cuma bagus, sangat-sangat bagus. Kalau saya ada peluang, memang saya mau. Kalau saya. Cuma benda ni dia hanya terungkit semula apabila berlakunya satu kejadian yang kurang baik. Okey, bayangkan dia sudah kahwin lebih kurang dalam 18 tahun dan mempunyai anak yang umur 17 tahun. Besar-besar sudah. Orang cakap anak pun sudah remaja. Waktu itulah si suami itu membuat tabiat. Apa tabiat yang suami dia buat? Suami dia telah melakukan hubungan sulit dengan perempuan lain, non-muslim lagi. Lepas tu bukan setakat membuat hubungan sulit, dorang sudah ada anak luar nikah. Sudah ada anak luar nikah. Yang dorang punya hubungan sulit ni merupakan bini orang lagi. Bayangkanlah benda ni terjadi. So bila benda ni terjadi, benda ni akan menjadi orang cakap huru-hara lah dalam rumah tangga tersebut. Di mana waktu inilah si Miss X tu dia jadi macam blank. Mau minta cerai, dia tiada pekerjaan sebab selama ni mengharapkan 100% pendapatan ataupun income daripada pemberian si suami. Kadang-kadang adalah family dia ni bagi sikit-sikit. Anak sudah besar-besar, ramailah pula sampai 5 orang. Sekarang ni dia cakap, macam mana ni uncle? Saya mau divorce ke atau macam mana? Sebab perkara ni bukan perkara yang mudah untuk diambil keputusan. Ikut hati, sekarang dia mau pergi mana? Sedangkan daripada awal perkahwinan, bayangkan, dorang tidak ada rumah kelamin.
cuma menumpang di rumah ibu bapa si suami, daripada anak pertama hinggalah anak yang kelima. Maksudnya orang ni tidak pernah ada rumah sendiri. Pada ketika begini, inilah masalah bagi isteri yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak mempunyai income. Dorang tidak ada pilihan. Maksudnya bila mau bercerai, dorang terpaksa keluar daripada rumah mentua. Di mana mau pergi? Jadi siapa yang perlu orang cakap tanggung perbelanjaan ini sementara menunggu arahan mahkamah? Sebab kamu kena fikir, apabila berlakunya perceraian, kebanyakan suami, dorang bila marah, dorang tidak akan bagi nafkah apapun. Biar sampai tunggu tu perintah mahkamah keluar pun masih degil. Dan perintah mahkamah tu bukannya sekejap. Perintah mahkamah ni ada pun keluar, suami itu masih degil untuk mengikut arahan. Selalunya berapa bulan tu baru dia keluar? Bayangkanlah bila kamu memfailkan contoh nafkah anak, benda tu siap dalam masa 4 hingga 5 bulan. Sudah dapat perintah, suami itu masih lagi. Bayangkan macam mana kamu mau survive kalau benda ni kamu bercerai dan keluar untuk menampung hidup. Sebab kamu kena bersedia untuk menjana kehidupan kamu sendiri. Betul, di dalam undang-undang syariah, nafkah anak walaupun berlakunya apa-apa perceraian adalah ditanggung oleh bapa kandung. Cuma dari segi realitinya, adakah si suami itu atau bapa kandung tu akan memberi nafkah? Kebanyakan realiti yang berlaku, dorang tidak mau bagi. Dorang marah. Dia cakap, kau mau sangat kan jaga anak tu? Kau tanggunglah. Inilah realiti yang berlaku. Memang di dalam undang-undang, apabila sudah ada perintah mahkamah terhadap nafkah anak, si suami itu wajib memberikan nafkah. Tapi kalau dia enggan, kita boleh membuat penguatkuasaan perintah, iaitu melalui saman penghutang penghakiman. Benda tu pun dia ambil masa. Maksudnya masih melalui prosiding mahkamah, di mana kita perlu untuk memfailkan kes supaya si suami ini diambil tindakan terhadap perintah terdahulu, di mana perkara ini boleh menyebabkan suami itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara apabila enggan untuk membayar nafkah yang telah diperintahkan terdahulu. Tapi benda ni ada proses. Dia bukan one shoot, dapat perintah konon kena tangkap. Tidak, dia melalui satu proses lagi, di mana penguatkuasaan perintah melalui pengkomitan terhadap keingkaran si bapa atau suami itu dalam membayar nafkah. Ya, tapi lah yang kau cakap ni, dia nampak mudah. Yes. Tapi sebenarnya dia melalui satu proses lagi. Sebab itulah banyak orang ni fed up terhadap perintah mahkamah syariah yang keluar. Jadi sebab itulah Uncle memberi gambaran yang jelas, sama ada dalam mahkamah maupun realiti kehidupan yang berlaku. Jadi kamu nampak di sini apa yang terjadi apabila kamu ni suri rumah sepenuh masa yang tidak mempunyai pendapatan sendiri. Kamu akan jadi kalang kabut. Kamu akan jadi macam blank. Alamak, apa aku perlu buat? Kalau benda ni husband dia bikin hal. Yes, kalau suami itu membuat masalah. Okey. Inilah dia punya kesan apabila seorang suri rumah tu tidak mempunyai pendapatan dia dilema sendiri. Dilema, yes. Tidak tahu mau pergi mana kerana tiada pendapatan sendiri. Ya. So dia mau memulakan hidup baru tu perlu ambil masa, perlu duit. Jadi benda-benda beginilah Uncle tidak mau terjadi kepada semua wanita di luar sana apabila memilih untuk bahagia melalui cara perceraian. Dorang ni terkepit. Sebab bila bercerai, macam mana aku mau dapat duit? Siapa mau tanggung aku? Di mana aku mau tinggal? Di mana aku mau bawa anak-anak ni? Anak belanja. Ya. Sebab apa? Mau harapkan bapa, kita mengharapkan dia bagi dalam keadaan marah yang kamu buat proses perceraian lah, tuntutan nafkah lah. Kebanyakan 80% suami atau bapa dia tu dia tidak mau bagi duit. Apalagi kalau kes yang macam tadi ni, dia bikin hal sebab dia ada affair. Lepas tu ada anak luar nikah lagi. Jadi artinya ada orang ketiga. Jadi
keputusan selepas bercerai itu, saya mau bagi nafkah anak, mau bagi nafkah isteri, apa semua tu mesti ada orang ketiga lagi yang akan masuk campur. Yes, itu belum lagi Uncle cakap. Dia cakap sekarang ni pandemik, dia tiada kerja, sudah kena buang kerja. Waktu itulah kita nampak dia punya kesan tu terhadap diri ibu tu atau wanita tu sendiri dan anak-anak. Kebanyakan bapa ni sanggup buat anak ni nara belanja berbanding ibu. Ini senario yang berlaku di dalam alam nyata. Normal. Kalau berbanding, ibu ni dah sanggup tengok anak dia tidak makan, tapi si bapa ni buat kebanyakan. Bukan Uncle mau cakap apa, itulah yang dihadapi di dalam mahkamah syariah. Bila kita minta duit, cakap dia tidak kerja. Alasan dia tidak kerja, so dia nak mau bagi nafkah. Inilah 80% terjadi di mahkamah. Kenapa isteri-isteri, bekas isteri ni, dia tidak membuat tuntutan nafkah anak? Sebab dia cakap macam mana mau tuntut Uncle, dia ni kerja pun tidak. Tapi bayangkan, sebenarnya di dalam undang-undang, tiada dalam undang-undang mengatakan tuntutan nafkah anak ni tidak boleh dituntut terhadap bapaknya yang tidak bekerja. Sebab apa? Bapa dia ni mempunyai banyak lagi dia punya keturunan. Dia ada ibu bapa, dia ada adik-beradik. So, kita hanya perlu menuntut nafkah itu terhadap bapaknya. Sama ada dia mau bayar kan tak bayar, terpulang. Kita mempunyai banyak lagi saluran undang-undang untuk charge bapak dia. Sama ada bapak dia terpaksa yang bayar tu adik-beradik dia kah, atau ibu bapak dia kah, terpulang kepada hakim bicara. Sebab apa? Kewajipan membayar nafkah anak ni memang ada dalam undang-undang, wajib bayar mengikut kemampuan. Dia tidak mampu, keluarga dia mampu. Jadi alasan orang yang tidak bekerja tu memang tidak boleh diguna pakai. Maksudnya sekarang, sedarlah wahai ibu, kamu boleh menuntut nafkah anak terhadap suami yang tiada kerja, kecuali dia cacat. Itu lain cerita. Cacat, orang cakap anggota, yang itu ialah kita pun kena faham lah. Itu pun kita masih boleh minta keluarganya. Pasal tu dalam taklik, kalau kamu tengok taklik nikah kamu, dia bukan cakap semata-mata suami atau wakilnya. Kenapa dalam undang-undang tu letak suami atau wakilnya? Kerana maksudnya bila suami tidak boleh, wakilnya boleh memberikan nafkah. Sama ada wakil tu keluarganya atau mana-mana pihak. Yang penting kewajipan tu perlu diberikan. Itu baru dalam taklik nikah. Kewajipan dalam membayar nafkah semasa isteri. Ya, ini lagi Uncle mau cakap, banyak orang keliru mengenai nafkah. Nafkah isteri nak beli beza sama nafkah anak. Jadi kena ingat, kebanyakan bini ni bila kena bagi 1,000, dia ingat itu nafkah dia, rupanya itu nafkah keluarga. Orang cakap baru 10 atau 15% dibagi. Yang lain tu belum kena bagi. Sebab apa? Bila kena bagi 1,000 tu, di sana lah kena suruh bayar rumah, di sana lah kena suruh bayar elektrik, di situlah kena suruh beli barang dapur, di situlah belanja anak sekolah setiap hari. So itu bukan nafkah isteri, itu nafkah keluarga. Nafkah isteri ni kita kena faham adalah perbelanjaan pribadi isteri sendiri. Apakah belanja pribadi? Belanja pribadi macam beli baju sendiri, bayar bil telefon sendiri, mungkin kita mau beli alat-alat kosmetik sendiri. Itu adalah perbelanjaan pribadi seorang istri, bukan untuk perbelanjaan keluarga. So kita kena faham definisi nafkah istri maupun nafkah anak ataupun nafkah keluarga. Yang ini kita kena faham lah dari segi nafkah. Jadi Uncle berbalik lagi pasal tuntutan nafkah tu, bukannya orang yang laki tiada kerja ni dah boleh tuntut, masih boleh tuntut nafkah anak. Okey, jadi tuntut sajalah nafkah tersebut. Jadi kita berbalik kepada tajuk asal, wajarkah seorang isteri ni menjadi suri rumah sepenuh masa ataupun menjadi isteri yang mempunyai kerjaya? Adakah isteri perlu
mempunyai kerjaya sendiri, mempunyai pendapatan sendiri, ataupun menjadi suri rumah. Macam yang tadi cerita tadi tu, yang kau cerita tu lah, dia ingat mungkin hujan sampai panas sampai ke petang, dia ingat. Tapi rupanya hujan di tengah hari. Hujan tu bila husband dia bikin hal, kan? Yes. Kalau kamu punya husband dia tidak bikin hal, alhamdulillah, sampai ke akhir hayat, ke akhir jannah, sampai ke jannah tu alhamdulillah lah, itu kamu punya rezeki. Tapi kalau yang jadi macam ini ni, macam mana dia tersepit. Dia datang jumpa, lepas tu dia mau minta apa? Minta fasa. Tapi Uncle nasihatkan, sebelum membuat keputusan, sediakan dulu beberapa persediaan, terutamanya di mana mau tinggal selepas bercerai, macam mana mau survive selepas bercerai. Pikir itu dulu. So Uncle bagi dia masa, okey, pikir 1 minggu, panggil keluarga, mohon bantuan macam mana mau meneruskan hidup selepas bercerai. Lepas tu barulah memfailkan perceraian. Sebab apa? Kita tidak mau insiden dihalau. Sebab bila bergaduh, benda halau-halau ni biasa. Sebab sudah bergaduh. Jadi sebelum dihalau, bagus keluar secara terhormat, kan? Sebab kita mau memohon cerai. Apabila kita sudah keluar, anak-anak ni perlu makan. Macam mana kita mau meneruskan kehidupan tu tanpa bantuan si suami dalam keadaan yang marah. Mau sekolah. Jadi, lagi benda-benda begini, anak mau sekolah, kita nak mau. Pasal orang cakap kita punya masalah laki bini, anak-anak pun terjejas dari segi pendidikan dan pembesaran dia. Jadi cuba bayangkan kalau yang tadi perempuan yang kita cerita tadi itu, dia ada income sendiri. Yes. Dia bekerja dan laki dia buat hal begini dan dia tidak tahan, dia mau tuntut fasa. Jadi itu proses tu dia lebih mudah, lebih senang. Ya, dia orang cakap dia akan keluar daripada kepompong yang memberatkan kepala otak dia tu, untuk supaya dia lebih tenang dan bahagia. Sebab Uncle ada satu contoh di mana dia ni melibatkan seorang wanita yang berkerjaya. Dulu dia suri rumah, tapi alhamdulillah semasa dia jadi suri rumah tu, dia ni sudah berfikir, ini dia mempunyai anak 3 orang kah, lebih kurang begitu. Dia involve diri dia dalam kerjaya politik. Dulu masa dia sama suami, dia cuma tinggal, dia jadi suri rumah saja. Lepas tu sewa rumah pun sewa kampung-kampung saja. Orang cakap yang rumah kampung, dorang sewa. So apabila dia mempunyai kerjaya, di mana dorang ni mempunyai konflik suami isteri, orang cakap mau dekat setahun berselisih bahu saja tanpa berkomunikasi yang baik. Akhirnya isteri ini memfailkan cerai. Waktu tu, sewaktu dia ingin memfailkan cerai, dia sudah buat preparation. Dia jumpa uncle, dia cakap, "Uncle, saya mau bercerai. So are you ready to move? Kamu punya move on, lepas tu pindah rumah, move out from the house." Dia cakap ready. Sudah ada rumah, ada. Alhamdulillah saya sudah dapat rumah apartment lebih selesa untuk anak-anak saya. Okey, sekarang uncle mau tanya kamu. Tadi orang suri rumah tidak kerjaya, yang ini ada kerjaya. Bayangkan, daripada rumah kampung, dia boleh upgrade diri dia untuk pindah rumah apartment yang lebih selesa. Kondo lah kalau itu mungkin kondo ke apartment, tapi lebih selesa lah. Dan dia mempunyai kerjaya sendiri, ada kereta sendiri, ada income. Memang boleh hidup lah, boleh move on, boleh survive. Kalau dulu, dia terpaksa untuk membayar liability suaminya. Contohnya lah, dia terpaksa bayar kereta laki dia, dia terpaksa bayar loan personal laki dia. Itu selepas sebelum mau bercerai. Selepas bercerai, dia sudah bebas daripada bebanan pembayaran hutang suami dia. Satu dia ada income sudah lah, ya, kan? Dia ada income sudah. Sebab dia memikirkan kalau dia cakap dia terus jadi suri rumah, mau beli selor katak pun tak dapat, dia cakap. Bayangkanlah, dia punya istilah tu kan, susahnya bila tiada income sendiri. Tapi alhamdulillah, semasa di dalam perkahwinan tu, dia fikir dia perlu ubah dia punya diri. Dan dia ubah ni sebelum jumpa uncle lagi. Dia cakap dia ada kesedaran tu apabila dia nampak suami dia mulai berubah dan mulai ego. Maksudnya kalau dulu pandai minta maaf lah apa, sekarang tidak, dia yang terpaksa pujuk,
Kadang-kadang kalau suami dia ni merajuk sampai 2-3 hari tidak balik rumah. Bayangkan dia cakap dia tidak balik rumah, waktu tu barang dapur habis. Kesian dia, tak tahu mau buat apa. Sebab mengharapkan Duit suami saja. Suami pula ditelepon, tak pandai angkat telefon. Jadi kau bayangkanlah, dari situlah dia mulai sedar. Oh, dia cakap, Dia perlu. saya ni bukan tiada pendidikan. I have a degree holder, I have a diploma. Dia cakap, why saya tidak berkerjaya? Dia mulai ubah diri dia agar bekerja. Dan dia sanggup bayar nursery untuk anak-anak dia ni. Sebab dia bekerja dan dia pun hantar anak pergi nursery. Selama ni dia jaga sendiri. Jadi bayangkanlah, benda ni apabila dia ada kerjaya, ada duit sendiri, dia pun boleh membuat keputusan yang lebih baik daripada yang dia tiada income. So maksudnya perbezaan tadi di antara isteri yang berkerjaya dengan tidak berkerjaya ni, dia jauh diorang punya dilema. Yang macam orang yang ada kerjaya ni, apabila dia buat keputusan untuk bercerai disebabkan oleh syikok ataupun tidak sepahaman di antara suami isteri tu, di mana dia beranggapan suami dia ni sudahlah tiada sepahaman, dianggap lagi macam biawak hidup, dia terpaksa cover keuangan suami dia. Di mana suami dia bergaya pakai kereta besar, dia terpaksa pakai kereta kecil. It's not fair, dia cakap. So bila dia bercerai, alhamdulillah dia boleh upgrade dirinya dengan kereta yang lebih selesa, rumah yang lebih selesa, anak-anak pun sekolah di mana sekolah yang lebih baik. Macam apa nilai, macam ingin bahagia melalui perceraian tu, dia memang wujud actually kan? Yes. Sebab apa? Perceraian ni bukan orang cakap benda yang tidak baik. Apabila hubungan tu tidak boleh orang cakap synchronize lah. Maksudnya suami pun mulai sudah buat hal, sudah pergi counselling, sudah pergi counselling jumpa pun tiada situ juga. Sini, lepas tu berubah 1 minggu je. Ya, lepas tu betul. balik lagi. Betul. Tak boleh ditegur, tiada communication, tiada perbincangan, bincang pun tiada output. Ya, sebab benda ni dia perlukan dua pihak dalam meneruskan kehidupan berkeluarga. Kalau satu pihak saja yang orang cakap betul-betul mau berubah, yang satu lagi masih lagi orang cakap perangai yang lama, acuh tidak acuh, so benda ni tidak akan pergi jauh. Maksudnya kamu akan sentiasa ada saja yang membuatkan kamu bergaduh. Jadi bila sudah selalu bergaduh, benda ni tidak akan harmoni di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Tapi lai bukan semua perempuan ada begini punya experience. Yes. Ada yang dapat husband bagus walaupun dia suri rumah kan? Ya, betul. So maksudnya ni, Uncle bagi sharing ni bukan mau menakutkan suri rumah yang ada di rumah. Cuma Uncle mau beritahu sharing apa yang terjadi terhadap beberapa kelompok yang jumpa Uncle. Okey. Selalunya yang jumpa Uncle ni bukan semuanya bercerai. Ada juga yang Uncle selesaikan masalah dorang ni melalui perjanjian persetujuan bersama. Contohnya dulu tidak apa, lepas ada perjanjian tu kena apa. Yes. Contohnya macam mana? Okey, Uncle bagi satu contoh di mana okey, ini keluarga dua-dua ada kerjaya, semua ada kerjaya yang bagus-bagus. Cumanya bergaduh disebabkan oleh miskomunikasi yang amat sangat, di mana si suami ini dingin sama isteri dia, mau cakap tiada anak ramai sampai 3-4 orang, tapi miskomunikasi lah. Maksudnya saling salah menyalahkan. Si laki cakap isteri dia ni kuat beleter, membebel saja, tidak peduli makan minum dia. Si bini cakap si laki ini tidak menolong, balik rumah tahu tidur, makan pinggan pun tidak mau tolong cuci. So benda-benda begini happen. Sampai satu masa bila terlampau lama ditanggung, dia akan jadi satu kebencian. Apabila benci itu mulailah tu mau bercerai. So Uncle pun tanya, why kamu mau bercerai? Bila dia bagi alasan-alasan yang macam begini ni, bagi Uncle benda ni kalau bercerai rugi. Sebab apa? Dia tidak ada melibatkan orang ketiga, ataupun tidak melibatkan mana-mana perkara
yang perlu terhadap perceraian. Jadi cara uncle panggil dua belah pihak, suami dan isteri itu, dan uncle pun tanya sama si suami, okey, apa macam dari segi kalau kita buat perjanjian di mana selama ni mungkin si isteri itu penat jaga anak satu orang ke apa semua, kita lupa untuk appreciate terhadap isteri itu dengan memberi nafkah isteri semasa. Okey, di dalam perjanjian tu alhamdulillah uncle berjaya mendapatkan persetujuan si suami. Dia dengan rela hati dan tanpa paksaan memberikan istrinya nafkah isteri semasa sebanyak RM2,000. Okey lah kan, selama ni bini dapat duit memang jarang-jarang. Kalau ada pun setahun berapa kali jadi cakap. So isteri dia pun happy. So dalam agreement tu uncle put lah, bini jangan kuat membebel. Kalau ada perkara discuss, kalau ada perkara yang tidak boleh didiscuss, okey, pergi jumpa uncle untuk uncle jadi orang tengah supaya perkara ni dapat diselesaikan dengan cara baik. Dan nafkah anak dia bagi. Nafkah anak dia bagi banyak oleh kerana anak dia ni 4 orang. So dia bagi anda silap uncle RM3,000 untuk nafkah bulanan ataupun lebih daripada tu. Maksudnya suami ni yang memprovide nafkah anak tidak kurang dari RM3,000 sebulan, di mana semua expenses anak, belanja anak, baju kan, ruyuran apa ditanggung oleh si bapa. Lepas tu selama ini si isteri ni semasa suami dia susah, isteri ni selalu menjadi orang yang bertanggungjawab membuat pinjaman pribadi untuk membantu keluarga si suami ini semasa susah. Dan si suami ni ikhlas ataupun dengan rela hati menanggung pembayaran pinjaman tersebut. Maksudnya dia cover habis pinjaman si isteri ni. Uncle pun put dia punya perjanjian, sebab ini adalah cadangan daripada si suami untuk menggembirakan isteri dia. Tahu apa lagi yang dia put? Dia cakap, okey lah, saya cakap mungkin kamu ni kurang kemesraan disebabkan jarang untuk jalan-jalan, ambil masa bersama-sama, mungkin vacation, pergi KL kah, pergi Langkawi kah, pergi Ranau kah apa. So dia setuju untuk membawa ahli keluarga dia vacation setahun 2 kali. Lepas tu dia cakap lagi, dia offer kalau ada rezeki sekali setahun dorang akan buat percutian ke luar negara. Bayangkanlah perjanjian ni apabila dibuat, dia boleh menggembirakan dua belah pihak. So apabila uncle buat agreement ni, si isteri pun sangat-sangat gembira, disebabkan orang cakap suami dia sudah balik ke pangkal jalan. Maksudnya sudah follow itu macam mana menjadi seorang suami yang baik. Okey, so dia pun put lah supaya syarat untuk solat berjemaah bersama keluarga setiap 5 waktu. Wow, seandainya setiap 5 waktu lah. Ya, dia put dalam tu. Banyak. Kecuali lah suami itu outstation. Jadi benda-benda begini apabila ada perjanjian, benda ni akan menjadi lebih akrab dia punya hubungan suami isteri. Jadi apabila dimeterailah perjanjian tu, alhamdulillah keluarga ni menjadi semakin baik hubungan dia. Si suami pun yalah semakin rapat kan, mendekati diri kepada Allah. Dia jadi imam di rumah dia. Kadang-kadang tidak jadi imam, dia mau pergi masjid, dia bawa anak-anak dia pergi masjid. So benda-benda begini, dia kadang-kadang benda ni terlupa ataupun dia sudah macam tersasar. Apabila kita buat agreement, dia tarik balik. Jadi apabila kita metrai perjanjian macam gini ni, benda ni akan menjadikan mungkin suami itu akan jadi lebih bertanggungjawab dan si isteri akan rasa terjamin. Okey, dia rasa terjamin, bahagialah. Jadi bila ada lagi isu-isu, contohnya si suami ini yang cerita lain lagi, bila ada isu-isu si isteri ni menganggap si suami dia ni ada perempuan lain ke apa, uncle cuba untuk buat satu ikatan hibah. Ini cara uncle di mana uncle menyelesaikan masalah kekeluargaan tu
melalui dokumen-dokumen undang-undang syariah. Hak-hak wanita. Okey, contohnya yang dalam kes uncle ni, uncle mencadangkan kepada si suami itu agar menghibahkan rumah yang ada kepada anak-anak. Dan di mana dia ada sebuah kereta yang sudah habis bayar, sebiji dihibahkan kepada si isteri. Maksudnya ni, apa-apa aset yang ada sekarang ni semua telah dihibahkan kepada anak dan isteri. Jadi lah, kalau contohnya ada masalah orang ketiga tu, selepas ada hibah ni, apa yang selalunya akan berlaku? Contohlah, hibah ni dia menjadi security terhadap si isteri, supaya orang yang cuba mendampingi suami dia ni konon tidak akan dapat apa-apa. Kalau betul dia bercinta lah konon, dapat cinta je lah kau. Harta sudah di-lock awal-awal melalui ikatan hibah, di mana rumah yang ada telah dihibahkan kepada anak, kereta yang ada telah dihibahkan kepada isteri. So sekarang ni mungkin si suami ni ada duit lah, duit gaji bulanan. Duit gaji bulanan pula tu sudah di-lock dalam ikatan perjanjian bersama melalui nafkah isteri, nafkah anak, kan? Jadi kalaulah ada juga masih perempuan yang mengganggu tu terhadap si suami tu, sekurang-kurangnya si isteri pertama ni dia sudah secure. Dia sudah rasa ada security terhadap semua ikatan hibah dan ikatan perjanjian bersama tersebut. Harta-harta yang mungkin orang ketiga ni nampak, itulah dia tertarik kepada si suami ni. So kalau harta-harta tu sudah tiada, actually sudah jadi isteri pertama punya, kuranglah dia punya tertarik tu kan lah. Ada kemungkinan dah jadi. Sebab apa? Dia cakap tiada benda lagi mau dipok. Itu kalau orang mempok lah. Tapi kalau konon cinta, apa boleh buatlah. Itu waktu tu teh kambing pun rasa coklat sudah. So sekurang-kurangnya undang-undang syariah ni membantu kepada isteri dan anak-anak tu securekan hak dorang dalam ikatan hibah maupun ikatan perjanjian persetujuan. Okey, ini adalah cara macam mana seorang peguam syar'i membantu klien-kliennya dalam rumah tangga. Maksudnya kan tidak semestinya bercerai. Kena ada proses, kena ada jalan selain daripada perceraian. Tapi perceraian ini juga merupakan satu alternatif terhadap penyelesaian masalah seandainya memang sudah tidak boleh bersama. Okey. So kita balik lagi pada tajuk tadi tu. Sama ada isteri yang bekerja ni. Isteri ni perlu ada income sendiri ataupun menjadi suri rumah semata-mata. So apa yang sepatutnya berlaku ialah kamu kena tengok keperluan keluarga kamu dengan suami tu kan. Macam masa baru kahwin tu, mungkin gaji suami mungkin 2,000 contohnya, dan suami cakap berhenti macam kamu ada gaji contohnya 2,500 lah contohnya, sebab kamu ialah degree holder contohnya. So bila ada anak satu, terus suami tu bilang berhenti kerja lah kau sebab anak ni tak ada orang jaga, dia cakap. Sebenarnya kamu kena lebih pintar sikit, sebab boleh hantar nursery, boleh cari orang, actually boleh buat begitu. Tapi ada suami yang dia tak percaya dengan nursery ni kan, Betul. Dia tak percaya dengan orang. Jadi itu perbincangan antara kamu lah. Tapi yang paling penting ialah kamu tengok macam mana keadaan ekonomi kamu. Mungkin kamu boleh bincang dengan suami kamu macam mana, bang gaji kau 2,000 je, dia bilang. Gaji aku 2,500 contohnya. Kita gabung 4,500 pun tak cukup ni. Kau suruh lagi aku berhenti kerja, macam gitu pak. Ya, so perlu kepada perbincangan yang bernas. Apalagi jangan mengikut hati. Sebab Uncle mau share lagi ada satu cerita ni, di mana si suami telah menceraikan isterinya di kala usia emas. Sebab apa? Dia dapat bini yang baru. Lepas tu bini dia ni yang dia cerai ni lumpuh yang tidak boleh berjalan sudah. Kamu bayangkanlah di macam mana si isteri tu membantu suaminya sampai ke tahap orang cakap mempunyai 4 stesen minyak.
Lepas tu tiba-tiba dia ni ditinggalkan begitu saja sebab apa? Mempunyai isteri yang baru. Bukan just stesen minyak lah, mungkin dia banyak projek. Dia ni maksudnya businessman lah. Dulu tiada pun, apa stesen pun tiada. Sekarang dia ada mungkin waktu bisnes yang banyak okay lah. Ada business transportation. Nanti kamu cari pula siapa ada stesen minyak. No, bukan. Tidak, ini contoh. Okey. Maksudnya dia ni mempunyai perniagaan yang besar. Jadi alasan dia tu untuk menceraikan tu sebab ingin meneruskan pengajiannya terhadap tuntutan ilmu, mungkin ilmu apa nama dia ni yang orang banyak belajar sekarang ni, ilmu agamanya lah. Jadi benda-benda begini yang bila terjadi ni merupakan satu ketakutan kepada isteri yang tidak terdaya. Bayangkanlah masa isteri tu lumpuh, barulah dia diceraikan. Macam not fair. Sedangkan si isteri ni sewaktu awal perkahwinan, dialah menjadi tulang belakang terhadap suaminya di dalam keriernya sebagai seorang peniaga. Apabila sudah dalam keadaan uzur dan tua, maka dia ditinggalkan. Benda-benda beginilah yang uncle sangat risau apabila terjadi kepada di luar sana. Sebab benda ni happen, apabila dia happen, uncle kena share benda ni supaya dia menjadikan pengajaran, iktibar kepada kita semua. Sebelum terjadi kepada kita, bagus kita bersedia. Macam mana cara kita bersedia? Inilah yang uncle cakap, seorang isteri itu perlu mempunyai pendapatan dia sendiri. Sama ada dia bekerja ataupun dia bisnes online kah, apa-apa bisnes, mungkin dia ada rumah sewa kah, apa pendapatan yang pasif. Sekurang-kurangnya kamu ni mempunyai pendapatan sendiri. Jika seandainya si suami tu bertindak dengan tindakan yang kamu tidak boleh terima ataupun tidak boleh jangka, sekurang-kurangnya kamu ni bersedia. Orang cakap tidaklah, orang cakap yang blank. Alah, macam mana saya mau makan? Macam mana saya mau meneruskan hidup? Macam mana saya mau meneruskan rawatan? Seandainya kamu dalam sakit yang perlukan rawatan setiap minggu ke bulan, bayangkanlah kalau kamu dapat situasi di mana kamu diceraikan dalam keadaan yang uzur. Sebab benda ni berlaku. Sebelum dia berlaku, kamu kena sediakan payung sebelum hujan. Sebab benda-benda begini uncle sangat-sangat mau share kepada semua follower uncle supaya kita tidak orang cakap kita tidak tergolong dalam golongan yang macam gitu. Sebelum dia jadi, bagus kita elak dengan bersedia daripada awal-awal lagi dengan mempunyai usaha untuk mempunyai pendapatan sendiri. Apabila isteri tu bekerja, mempunyai pendapatan sendiri, dia automatik dia ada duit, wang saku dia sendiri kan. So dia boleh beli apa aja yang dia mau. Ya, betul. Tadi kan kita cerita pasal apa yang akan berlaku yang menjadi iktibar kepada kita di kemudian hari kan. Kita tak tahu apa yang suami tu akan buat. Kita tak tahu, kita tak dapat jangka kan, kita bersedia. Tapi nak kita cerita apakah kelebihan dia. Jika kita mempunyai pendapatan sendiri, normally kita ada wang saku sendiri kan, Lai? Betul. So uncle bagi lagi satu contoh. Ini dia tidak melibatkan kekurangan si suami, tapi dia melibatkan keadaan. Okey. Dia ni seorang yang berkerjaya, apa orang cakap dia kaki tangan awam, isteri lah. So yang uncle kamu cerita-cerita ni semua ialah true case story. True case story ya, uncle punya case. Yang orang datang untuk filekan case, minta advice apa semua, klien apa semua yang perlu kamu tahu cerita dia supaya bila kena batang hidung kita tahu apa mau buat. Dan yang kita bersedia dari sekarang. Okey, ini satu cerita lagi, uncle punya case story. Dia melibatkan seorang kaki tangan awam, isteri, di mana suami dia ni pun seorang kaki tangan awam tetapi mempunyai perniagaan yang baik. Mau dipendekkan cerita, suami dia ni meninggal disebabkan oleh sakit.
Meninggal tiba-tiba. Meninggal tiba-tiba, sakit. Masa dia sakit tuh, disitulah pergolakan berlaku di antara istri dan keluarga si suami, di mana aset-aset si suami ini, belum lagi suami dia meninggal, sudah kena rebut oleh adik-beradik si suami. Jadi inilah benda yang menjadi ketakutan kepada isteri-isteri. Sudahlah suami ini sakit, gering, nazak, di sana pula mau bergaduh pasal harta. Dia apa kena mengena sama isteri bekerja ya atau enggak? Okey, bayangkanlah dia kalau tidak kerja. Kalau dia tidak kerja, macam mana tuh? Belum apa-apa lagi suami sakit, sudah itu adik-beradik ni yang tiada hak Bayangkan dorang ni tidak tahu dorang ni berhak ke tidak berhak terhadap harta tersebut. Sebab bagi seorang adik-beradik, dia orang bukanlah merupakan seorang ahli waris terhadap abang dorang apabila abang dorang ni mempunyai anak lelaki. Jadi janganlah mimpi di dalam faraid. Kena faham siapakah ahli waris di dalam faraid. Jangan pandai-pandai mau mengaku dorang ada hak lah apa semua. Jadi bayangkanlah situasi begini, dia bukan masalah si suami, tapi masalah keadaan di mana suaminya meninggal dunia. Lepas tu apa yang happen actually? Berebut, harta tu berebut. Jadi alhamdulillah. Apa harta tu lah? Harta yang orang tu mau rebut tu? Rumah, tanah, jentera-jentera, kenderaan. Bukan kaleng-kaleng lah orang bilang. Orang cakap bukan sikit, banyak. Sebab suami dia ni walaupun kaki tangan awam, dia ni kuat berniaga. Maksud dia mempunyai aset-aset tertentu lah, dengan jentera-jentera beratnya yang banyak. Dan benda ni direbut oleh adik-beradik si suami. Syukur alhamdulillah sebelum suami dia ni menghembuskan nafas terakhir, sewaktu orang cakap sakit dia ni, dia belum lagi teruk, suami dia ni telah pun berjumpa dengan uncle untuk menyelesaikan masalah ini dalam membuat ikatan hibah. Alhamdulillah, apa yang dijangka oleh suaminya betul-betul jadi masa dia meninggal. Tapi alhamdulillah suami dia ni syukur dia telah menyelamatkan isteri dan anak-anaknya daripada perebutan harta oleh keluarganya. Jadi uncle tengah menguruskan harta tersebut, di mana harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh anak dan isteri. Bayangkan tu benda ni terjadi. Ini bukan silap suami, tapi ialah masalah suami tidak umur panjang. Tapi suami ini alhamdulillah sedar betapa pentingnya membuat ikatan hibah semasa hidup. Jadi lah kalau kita mau kait dengan tajuk kita tadi tu, yang kalau apa tu, isteri tu tidak ada bekerja, kalau happen dalam situasi begini, kan contohlah dia ada banyak harta, bila berlaku perebutan, harta tu of course tidak boleh dipakai duluan. Yes. Jadi sebab dia perlu tempoh. Macam mana mau move on, macam mana dia mau lantik peguam untuk mengesahkan ikatan hibah dia tu. Kalau dia tidak bekerja, semuanya memerlukan duit. Ya, sebab itulah kamu perlu sedar betapa pentingnya seorang isteri yang mempunyai pendapatan sendiri untuk meneruskan kehidupan seandainya berlaku kecemasan. Uncle boleh anggap benda ni adalah kecemasan di dalam kehidupan. Benda yang tidak kamu jangka kan akan jadi. Betul. Jadi semua cerita uncle, case story yang uncle cerita ni, uncle harap dia ni memberi kamu pengajaran supaya berfikirlah bagi suri rumah sepenuh masa, supaya mengubah diri kamu untuk menjana pendapatan. Tidak semestinya kamu kena bekerja di luar, kamu juga boleh menjana pendapatan melalui di rumah. Sebab sekarang ni banyak cara untuk cari income di FB lah, buat apa, bisnes online lah, jadi dropship, COD jadi agent lah, jadi stokis lah, jual insurans lah, ya jual insurans kah, whatever. Sebab itu juga merupakan salah satu bisnes kan. Mungkin kamu ni seorang yang good trader, mungkin mau main saham ke apa, terpulang.
Yang penting seorang isteri itu mempunyai pendapatan sendiri. Lai, kalau isteri yang ada pendapatan sendiri ni, dia boleh membantu suami juga. Contohnya suami tu tiba-tiba dia apa tu, nauzubillah lah, accident kah, stroke kah, tiba-tiba stroke kah, sebab benda-benda ni semua di luar daripada jangkaan, kan? Malang kita tidak dapat bau. Yes, sekurang-kurangnya kalau kamu mempunyai pendapatan, kamu bolehlah bantu suami. Mungkin bantu suami ketika dia sakit. Mungkin anak-anak tu boleh kamu cover dulu. Kan rumah pun boleh diteruskan bayaran. Bukan saja mau ready sebab mau bercerai kah, lelaki buat hal kah, itu hanya case story, kan? Sebab itu merupakan kisah yang sebenar berlaku. Kita boleh bersedia dalam apa keadaan sekalipun. Sebab yang tadi uncle ceritakan kalau suami buat hal. Lai, jangan pula lelaki kau stroke kau minta cerai. Sebab kan, Lai, benda tu jadi ya. Sebenarnya lelaki itu stroke, isteri dia terus minta cerai. Itu pun ada. Aduh, uncle pening. Terlebih tu isteri dia kerja lah tu, Lai. Isteri dia kerja, suami dia kerja. Cuma suami dia ni waktu tu, masa dia stroke tu mungkin lama untuk pulih. Jadi mungkin syarikat yang cover dia punya gaji ni mungkin 6 bulan saja. Jadi waktu itulah di mana kesepitnya seorang suami apabila isteri memohon fasakh terhadap suaminya yang dalam keadaan stroke. Inilah kehidupan, kan? Memang kita nampak benda ni zalimnya si isteri dengan memohon cerai semasa suami dia stroke. Tapi kita pun tidak boleh juga mau salahkan si isteri. Mungkin dia ada alasan tersendiri terhadap tuntutan dia. Jadi, Lai, adakah tuntutan perceraian tu berjaya kan? Tak berjaya. Memandangkan benda ini sudah menjadi terlalu, orang cakap, sukar, di mana pihak uncle menukar cerai fasakh itu terhadap cerai persetujuan. Sebab bagi uncle, apabila seorang isteri memohon fasakh terhadap suaminya yang dalam keadaan stroke, uncle rasa perhubungan suami isteri itu sudah tidak harapan lah. Jadi untuk memudahkan proses itu, uncle menasihati anak buah uncle yang dalam keadaan stroke itu agar membenarkan perceraian itu dilafazkan oleh dirinya sendiri. Kalau boleh kan, kalau laki stroke tu tidak macam susah sama-sama lah, bahkan lah. Yes, sebab inilah realiti kehidupan. Kadang-kadang kita menganggap suami saja yang buat hal, kadang-kadang isteri pun ada buat hal. Bayangkan suami stroke, isteri minta cerai. Uncle pun lebih bayangkanlah, uncle punya sakit hati waktu tu. Tapi oleh kerana kita ni seorang profesional, seorang peguam, kita kena terima apapun alasan di dalam mahkamah syariah. So, kalau isteri yang bekerja ni ada pendapatan sendiri ni, dia boleh tolong suami jelaskan bil-bil semasa. Sebab contohnya macam suami yang diberhentikan kerja lah. Yes. Tiba-tiba pasal pandemik ni kan. Yalah, contoh bukan saja pandemik lah. Contoh macam Malang tu company tu yang bankrupt suddenly tiba-tiba. So di sinilah fungsi isteri yang mempunyai pendapatan tu. Maksudnya isteri memainkan dia punya peranan. Orang cakap ada contingency punya bantuan lah. So benda-benda begini bagi uncle, ini uncle punya pendapat peribadi. Kalau klien uncle atau prospek klien uncle, adakah wajar dia ni mempunyai kerjaya, uncle akan nasihatkan, yes, kamu perlu ada kerjaya. Bukan kerjaya, kerjaya ni maksudnya income sendirilah. Sama ada kerjaya ni bekerja dengan orang ataupun bekerja sendiri. Okey, maksudnya perlu ada kerjaya, maksudnya perlu ada income sendirilah. Tapi ada juga isteri yang minta fasakh kerana suami dia nak kerja. Yes. So benda-benda begini, apabila kamu seorang isteri ni ada income, kamu ni boleh meneruskan kehidupan kamu dalam apa jua keadaan yang berlaku. Okey, isteri yang pergi kerja, isteri yang ada kerjaya, hari-hari dia pergi kerja, selalunya dia akan nampak cantik.
Inilah yang satu lagi yang selalu menjadi alasan kepada si suami. Dia cakap bini dia ni aduh, dulu cantik sekarang gemuk. Lepas sudah Dia gemuk sama kau gitu? ya, adalah. Jadi itulah yang sebabnya mau cari luar lah konon, mau nambah lagi. Padahal yang hajat menambah ni tidak cukup pun pendapatannya. Tapi itulah alasan. Sebenarnya benda-benda begini ni boleh dielakkan apabila kita ni mempunyai pendapatan. Actually kan, bila saya dengar alasan begini saya pun sakit hati. Tapi sebenarnya inilah alasan yang kau jumpa kan, Lai? Ya, inilah reality. Bila dia cakap, aku cakap, bah, dulu waktu mula-mula kahwin bini kau ni tidak gemuk, bah. So kamu, uncle beritahulah, kalau kita ni tidak akan jumpa pasangan yang perfect. Bila kamu mau kamu punya bini ni cantik, that mean you ready to invest dalam kecantikan dia. Ya, semua perlu duit. Kalau kamu mau isteri ni yang berpendidikan tinggi, you should invest untuk dia punya pendidikan. So benda ni dia tiada package, bah. Jangan mimpi lah kamu akan dapat macam full package, cantik, apa semua tu dalam keadaan percuma. Kamu kena provide, kan? So kita pun kena sedar diri apabila kita mau isteri yang begini punya package, kita pun kena ada package yang demikian. Maksudnya kita kena ada duit, kan? Kau mau yang cantik, kau kena ada duit. Sebab apa? Cantik ni dia perlu maintain macam kereta. Dia mau pergi fashion. Kereta yang cantik tu kalau kamu tidak maintain dia akan jadi buruk. Dia mau pergi, dia mau apa, make sure badan dia slim, dia kena pergi gym. Gym kena keluar meninggalkan anak. Yes, so maksudnya perlu ada pembantu rumah. Lepas tu kalau pergi exercise di gym, so penat di rumah sebelum buat kerja, kena ada maid. Gitu semuanya investment. Bukan main cakap-cakap tu cari luar je kan, Lai? Yes, so maksudnya kita kena redha dengan diri kita. Jadi kalau kita mau yang cantik, kita kena keluarkan lah duit untuk dia cantik. Macam juga kita mau tagap, kena pergi gym lah. Mana ada orang tagap makan terus tagap, kan? Dah lah orang cakap minum air terus jadi kaya. Dia perlukan usaha. So benda-benda beginilah yang perlu kita faham. Jadi Uncle share ni bukan apa, sebenarnya untuk mengingati diri Uncle sendiri juga, dan mengingati kepada semua follower Uncle. Sebab ini video merupakan satu video yang CSR, free Uncle punya CSR. Sebab Uncle faham banyak prospek klien yang call Uncle untuk mendapatkan hikmat konsultasi, tapi mereka ni kurang mampu untuk membayar. Jadi Uncle dengan inisiatif bini Uncle untuk buat video ni, supaya Uncle harap apa yang Uncle sampaikan ni, yang story case Uncle share ni, memberi manfaat kepada semua follower Uncle yang kurang kemampuan. Jangan lupa share, untuk mendapatkan konsultasi secara face to face. Kalau ada yang macam kurang suka, contoh macam gini, alah Uncle ni cakap tidak full lah. Alah ni yang orang yang suka interframe ni suka potong-potong cakap lah. Don't worry. Kalau kamu ada masalah gitu, tolonglah datang untuk jumpa Uncle untuk dapat exclusively. Yes, tapi itulah dia ni ada charge. Yes. Tidakkanlah kami kena mau cakap everything in the media social, kan? Because ni pun professional, bukan yang boleh cerita everything. Ada etika-etika dia. Yes. So harap-harap kamu semua di luar sana faham. Kalau ndak adalah guna kamu jumpa peguam. Semua dapat daripada internet saja, contohnya begitu. So Uncle harap semua follower Uncle faham. Walau bagaimanapun still Uncle pasal e-book. So siapa yang mau dapatkan e-book daripada Uncle, ini pun Uncle punya CSR sama Uncle punya bini. CSR tu apa lah? CSR ni satu kerja amal terhadap orang publik, terhadap perkhidmatan Uncle. Uncle ada 3 e-book, iaitu pertama e-book mengenai hibah dan wasiat, kedua 7 jenis perceraian di Mahkamah Syariah, yang ketiga adalah e-book mengenai 9 tuntutan si isteri semasa selepas berlakunya perceraian. E-book fasak tu bukan kau ada?
Actually dia masuk dalam 7 jenis perceraian. sekali. 9 Itu ada orang tuntutan. tanya. So okey lah kan. itu kamu boleh dapatkan secara percuma daripada uncle. Bagaimana cara dia? Cara dia macam mana? WhatsApp uncle untuk dapatkan e-book percuma. Nyatakan Nama penuh, bukan nama samaran. Lepas tu daerah di mana kamu tinggal. okey. So yang baik semua daripada Allah, yang tidak baik semua daripada kami dua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.